Baik, Auda, kembali bersama kami dalam pagi seperti yang rakan saya Intan nyatakan tadi. Tajuk tazkirah kita pada pagi ini iaitu mati dalam husnul khatimah. Dan Intan bersama kita pada pagi ini kita rasa amat bertuah sekali. Betul. Dan akan kita perkenalkan tetamu kita iaitu Yang Mulia Ustaz Dr. Andas Haji Ismuhadi bin Haji Abdullah bersama kita di studio pagi pada pagi ini. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Daud pun sehat, semua sehat insya-Allah. Alhamdulillah, kami semua sehat dapat menjalankan tugasan kita. Itu yang paling penting ya doktor ya. Baik, tajuk yang dibentangkan ataupun dibawakan pada pagi ini, mati dalam husnul khatimah. Jadi sebagai mukadimahnya dan tentu ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan. Tapi sebelum itu kita akan menadah tangan bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, udah penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ni semua sama-sama menadahkan doa, menadahkan tangan untuk kita ni berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat menghilangkan wabak yang sedang kita ni hadapi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahassanna bidzil izzati wal jabarut wa'tasamna birabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyiatil asqam. Allahumma asrif 'anna wa 'an sultanina وبلادنا وجميع المسلمين وجميع المسلمين في كل مكان هذا الوباء وقنا شر الرداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. Allahumma ya Allah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, kami berlindung denganmu ya Allah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Kami berpaut padamu ya Allah, Tuhan pemilik sekalian alam yang gaib, dan kami bertawakal kepadamu ya Allah, Tuhan yang hidup lagi tidak mati. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada penyakit sopak, gila dan kusta, serta daripada penyakit-penyakit yang buruk, khususnya wabak 19 pada tahun ini. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, raja kami dan negara kami serta seluruh orang-orang Islam di setiap pelosok tempat daripada wabak ini. Lindungilah kami daripada kebinasaan yang dahsyat dan peliharalah kami daripada segala penyakit yang berjangkit, ta'un dan bala bencana. Dengan balas kasihan-Mu ya Allah yang maha lembut lagi maha mengetahui, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita ni meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang suci. Kita ni sudah terjangkit, artinya negara kita ni sedang mengalami. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mempercepat hilangnya wabak ini, dan insya-Allah kita ni akan kembali seperti sedia kala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Auda penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh penyampai, tajuk kita ni pada pagi ini iaitu mati dalam husnul khatimah. Mati dalam husnul khatimah merupakan idaman setiap orang. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kematian itu adalah satu rahsia. Dirahsiakan kepada kita ni bukan disebabkan, tidak ada sebab musabab yang pasti. Ada orang tidak sakit mati, ada orang sakit bertahun-tahun tak mati-mati, tapi ada orang yang tak sakit mati, ada orang yang muda tidak ada penyakit mati juga, ada orang yang sudah tua renta sampai mungkin 100 tahun lebih tidak mati. Jadi mati itu adalah suatu yang hak daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ni terima, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi
mati itu pasti yang kita ni akan hadapi dengan sebab musabab yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Masalah yang timbul dalam diri kita ni, dalam setiap kita sebagai orang yang beriman, bagaimana kematian kita ni itu? Bolehkah kematian itu membawa kita ke syurga atau kebalikan kematian itu membawa kita ni ke neraka? Kalau kita tanya dengan secara zahir, siapa mau mati dan ke sebelah kiri atau ke neraka? Tidak ada orang mau. Semua orang akan mengatakan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosaku dan mati dalam husnul khatimah. Jadi bagaimana caranya untuk mati dalam husnul khatimah? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi Allah menyatakan, katakanlah bahwasanya maut yang kamu sekalian ingin lari daripada memang dah dapat. Tetap mati itu akan datang. Sekarang ini, masa ini yang kita ni fikirkan bagaimana mati itu supaya penghujung daripada kematian kita ni diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala husnul khatimah yang pasti akan dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang dapat mengucapkan la ilaha illallah di akhir kalamnya, dakhala al-jannah, masuk syurga. Jadi bila orang yang mendapatkan husnul khatimah pasti dapat menyebutkan kalimah la ilaha illallah di akhir kalamnya. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seafdal zikir adalah la ilaha illallah. Jadi bagaimana supaya mati kita dalam husnul khatimah? Yang pertama adalah banyakkan untuk zikir la ilaha illallah. Bagaimana membanyakkan zikir la ilaha illallah? Ulama-ulama hadis telah menyampaikan tentang la ilaha illallah ini bukan sahaja kata ni la ilaha illallah dengan zikir mulut ataupun zikir hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aktsiru bi zikri la ilaha illallah. Banyakkan dengan, tetapi la ilaha illallah ini tidak setakat kita dengan hati sebarkan la ilaha illallah, cakapkan dengan orang ramai. Kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang memberikan, mentakdirkan penyakit, Allah yang menyembuhkan. Tetapi kita ni sebagai hamba Allah, manusia biasa, kita ni wajib berusaha. Ikhtiar wajibun, ikhtiar itu wajib. Kita tidak boleh minta, ya Allah matikan aku awalan ni. Ya Allah aku kan stresku sudah dengan penyakit ininya, wabak ininya. Melompat dari atas itu mati bunuh diri. Kita ni sebagai orang yang mukmin, kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan sesuatu penyakit, Allah Subhanahu Wa Taala yang menyembuhkan. Kewajiban kita ni berikhtiar. Kita ni pahaman kita ni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setiap sesuatu kita ni mesti berikhtiar. Mungkin ada orang-orang tertentu, wali-wali Allah yang makamnya Allah sudah letakkan kepada orang itu karena dia terlampau hampir dengan Allah. Kata ni sebagai manusia biasa, kalau kata ni mana boleh kita tidak makan? Kalau kita tidak makan lapar. Tapi ada manusia di dunia ini Allah takdirkan, Allah berikan makam kepada dia, dia tak makan tak ada masalah. Dia tak lapar. Kata ni kalau tak lapar, kalau lapar mesti makan. Betul. Puasa saja Ustaz ya. Kalau pukul 2 petang itu sudah macam memang ada rasa. Ada makan manusia wali Allah yang dia tak makan, dia tak lapar. Jadi kita ni sama juga dengan
bila Allah Ta'ala berikan penyakit, kita ni disuruh ikhtiar. Jangan kita indah payah ya. Allah yang beri penyakit, Allah yang menyembuhkan. Itu bukan semua peringkat disandarkan pada takdir. itu bukan peringkat Ketani. Betul. Ketani peringkat orang awam biasa yang berpijak kepada takdir, kepada asbab, tetapi tidak boleh yakin dengan asbab. Kita berusaha dengan asbab tapi tidak boleh yakin dengan asbab. Macam contoh, kalau seorang mau dapat anak, dia mesti ikhtiarnya apa? Dia mesti berkahwin. Betul. Tapi dia tidak boleh yakin aku dengan berkahwin garanti pun dapat anak. Sebab banyak orang berkahwin tidak dapat anak. Betul. Ada orang berkahwin baru setahun kahwin terus ada anak. 2 tahun 2 orang, 3 orang, 10 tahun kan 10 orang anaknya misalnya. Itu takdir Allah kepadanya. Ada orang yang bertahun berusaha ini itu tidak ada anak. Bermakna dia bertawakal kepada Allah. Allah telah mentakdirkan aku bahwa tidak ada anak. Betul. Tapi jangan juga kau mau dapat anak, mau kahwin kau sudah belum, mana kan dapat anak? Anak kucing bolehlah atau anak angkat. Begitu juga dengan usaha katanya dalam husnul khatimah. Ya, betul. Niat semua orang, usaha semua orang minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita nikmati dalam husnul khatimah. Tetapi sejauh mana usaha yang kita ni buat? Sejauh mana usaha yang kita ni buat? Apa buat yang pertama? Yang pertama kita ni buat adalah menyampaikan kalimah Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kebajikan kepada orang ramai. La ilaha illallah. Kehebatan la ilaha illallah, kehebatan Allah, kebesaran Allah, kekayaan Allah, kehebat Allah Ta'ala. Segala sesuatu masukkan dalam diri kata ni la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang kusembah melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi bila la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang kusembah melainkan Allah, masukkan dalam hati, keluarkan kebesaran makhluk. Keluarkan kebesaran makhluk dalam hati kita ni, masukkan kebesaran Allah. Macam mana contoh? Ulama memisalkan, kalau gelas itu diisi dengan air yang penuh, bila disimpan barang lain, gelas itu akan tumpah air itu. Tapi kalau gelas itu kosong, kita masukkan macam-macam, memang masuk kan? Jadi hati kita kalau kita penuh dengan kebesaran Allah, kalau masuk yang lain dia akan keluar. Bila kita nikmati, insya-Allah akan keluar la ilaha illallah di akhir kalam kita ni. Dakwahkan kalimah ini dimanapun kita ni berada, supaya dengan kita ni dakwahkan, bukan kita niat untuk orang lain. Orang berdakwah ini, orang menyampaikan kebajikan ini, bukan kita niat untuk orang lain, tapi niat untuk diri kita ni. Seperti mana kita melemparkan bola ke dinding, lemparkan bola balik arah kita ni, lemparkan bola balik arah kita ni. Kita yakin bahawa la ilaha illallah dalam hati kita ni, keluarkan kebesaran segala kebesaran makhluk, masukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kalau ini hari-hari kita ni buat, maka dalam hati kita penuh dengan kebesaran Allah. Ketika kita mati, insya-Allah akan keluar la ilaha illallah. Yang kedua, usaha kata ni. Usaha kata ni yang kedua, sentiasa beristighfar kepada Allah. Beristighfar. Sebenarnya mengelakkan daripada penyakit, wabak dan sebagainya. Di samping kita banyak bersedekah, banyak beristighfar. Apa yang ujian Allah Ta'ala berikan pada masa ini bukan ujian ringan. Betul. Tapi satu ujian antarabangsa, satu dunia. Sangat berat Ustaz. Jadi bukan kita masih leka-leka, kita tak boleh ke masjid, kita ni boleh sembahyang di rumah, boleh kita beribadat di rumah dengan anak-anak dan sebagainya. Amalkan istighfar pada setiap hari, mohon ampun kepada Allah. Kenapa Allah Ta'ala berikan ujian? Tentu ada sebab musababnya. Betul. Mungkin hikmah di sebalik ini. Dengan ada ujian seperti ini, ada negara-negara yang sibuk 24 jam dengan mungkin lepak judi, dengan tempat pelacuran, dengan tempat macam-macam maksiat, maka hari ini telah ditutup. Siapa yang menyuruh tutup? Adalah disebabkan wabak yang Allah SWT kirim. Jadi kita ni jangan kita lihat negatif, tapi kita lihat positifnya. Kenapa wabak ini
terjadi kemungkinan besar disebabkan dosa-dosa kecil, maka kita banyak beristighfar kepada Allah, terutama waktu malam hari, bangun tahajud, sembahyang tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu mohon kepada Allah, minta terutama kepada negara kita ni, raja kita ni, ke seluruh orang-orang Islam di seluruh pelosok dunia. Jadi ikhtiar kita ni yang kedua, supaya mati kita dalam husnul khatimah, banyakkan istighfar. Sekurang-kurangnya baca istighfar satu hari 200 kali, pagi selepas subuh 100 kali, kemudian lepas asar 100 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ataupun tak mampu panjang, kita baca astaghfirullahalazim 100 kali. Kemudian yang ketiga, penonton dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ni baik bukan tani cakap aku baik, tidak, saya baik, tapi siapa yang memberitahu yang kita ini baik, kita ni orang baik, kita ni orang, siapa? Bukan kita ni, tapi masyarakat. Kalau kita ni sentiasa berbuat baik kepada orang, kebajikan itu akan nampak apabila kita tiada. Kalau kita ni sentiasa baik, bila kita tiada, tersebut oleh orang ramai. DJ itunya Masya Allah baiknya, waktu ia ada dulu Masya Allah, tidak pernah marah, tidak pernah marahi orang, apa semua kebaikan itu. Mudah-mudahan rohnya diberikan rahmat oleh Allah SWT. Mungkin beribu-ribu orang sekarang ini media sosial sudah jangankan yang leluasa, bukan lagi bukan lagi Facebook, misalnya dengan WhatsApp saja satu dunia boleh si meninggal, berjuta-juta orang, mudahan Allah Subhanahu wa taala, dia memang orang baik. Kalau orang memang tak baik, walaupun depan orang, sebab dalam hadis disebut oleh Nabi, kematian seseorang itu sama ada husnul khatimah atau su'ul khatimah tergantung kepada pengucapan orang ramai, kesaksian orang ramai. Jadi macam kan ada satu-satu tempat, saksikan oleh kamu bahawa si mati ini orang yang baik, bersaksi kami bahawa orang yang meninggal ini husnul khatimah. Tapi kalau macam orang tu tidak baik, walaupun kita sebut baik, orang ramai sebut bersaksi oleh kamu, jadi angkat jenazahnya itu, bersaksi oleh kamu bahawa orang ini baik, maka masyarakat boleh alhamdulillah baik, ahli syurga. Dalam artinya ahli syurga terangnya, habis tunggesku kena ambil masa hidup atunya, baik terangnya, mengumpat saja kerjanya masa ia hidup. Jadi artinya orang yang baik itu sesuai dengan anggapan masyarakat. Betul. Tidak perlu kita cakap dengan orang, kita aku baik ni ya, tidak. Masyarakat yang menyaksikan yang menilai bahawa itu kita baik, dan sendiri pun kita ni beristighfar kepada Allah SWT sentiasa, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mati kita dalam husnul khatimah. Jadi mudah-mudahan tanya baca doa ini sentiasa, Allahumma khtim lana bil Islam, ya Allah akhirkanlah hidup kami dengan Islam, wakhtim lana bil iman, dan akhirkanlah hidup kami, akhirlah hidup kami dengan membawa iman. Yang ketiga, wakhtim lana bi husnul khatimah, ya Allah ya Tuhan kami, akhirkanlah hidup kami dengan husnul khatimah. Jadi mudah-mudahan kita ni diberi oleh Allah Subhanahu wa taala satu sifat, satu usaha ikhtiar daripada kita ni cuma bertugas berdoa, berikhtiar, Allah yang menentukan, tapi kita yakin insya-Allah kalau kita sentiasa berdoa, sentiasa mengharapkan Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, mudah-mudahan kita ni diridai dan mati kita dalam husnul khatimah insya-Allah. Insya-Allah, amin. Alhamdulillah. Walaupun terima kasih Ustaz atas kirasan yang telah pun diberikan, dan mudah-mudahan kita ni semua diberikan kemudahan Ustaz. Ya, insya-Allah. Baik. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kita, iaitu Yang Mulia Ustaz Dr. Andas Haji Ismail Hadi bin Haji Abdullah, di atas perkongsiannya. Ada satu tips yang Ustaz sempat kongsikan bersama kita, amalkan 200 kali untuk membaca istighfar, 100 di waktu pagi, 100 pula di waktu sebelah petang ataupun malam Ustaz Terima kasih di atas perkongsiannya. Mudah-mudahan ianya bermanfaat untuk kita bersama dan juga untuk penonton kita pada pagi ini. Jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.